Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. InsyaAllah menyambung kelas baru kita, iaitu akidah ahli sunnah berdasarkan manhaj salaf, yang mana kita kali terakhir kita bincang itu ialah kebetulan tajuk ilmu kalam jadi dia panjang sikit. Satu kelas je tajuk tu, padahal bukan panjang pun, semuka lebih je, satu muka je, satu muka je. Soalan kulihal, jadi insyaAllah hari ni kita sambung lagi perbahasan kita, dan tajuk kita ni adalah persoalan ilmu tauhid dan seterusnya lah. Baik, persoalan ilmu tauhid. Masuk persoalan ilmu tauhid, maksud dia apa tajuk yang dibincangkan dalam ilmu tauhid. Dia kalau kita dalam konteks masalah perbahasan contoh macam ilmu nahu, apa dibincangkan ilmu nahu? Perubahan akhir kalimah. Kalau disebut apa dibincangkan oleh ilmu saraf? Perubahan kalimah daripada satu bentuk ke bentuk berikutnya di asas dasar penggunaan atau makna. Jadi benda tu memang tajuk dia apa? Kalimah bahasa Arab, atau tajuk dia apa? Kalau orang kerja tukang kayu, kayu. Kalau orang tajuk apa, belajar perubatan, badan manusia. So basically apa tajuk persoalan ilmu tauhid? Persoalan ilmu tauhid di sisi para ulama, di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah, berlegar dalam beberapa perkara, iaitu menjelaskan tentang hakikat beriman dengan Allah. Apa maksud iman tadi? Dan mentauhidkannya, sifat keagungan dan kesempurnaan baginya. Kita mentauhidkan dia serta beriman dengan sifat keagungan dan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Di samping mengesakan Allah Ta'ala dengan ibadat tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Basic dia macam pertama, kenal Allah. Kedua, ibadat kepada Allah Ta'ala. Dia balik pada dua perkara tersebut. Kenal Allah dan abdikan diri kepada Allah Ta'ala. Tak ada benda lain. Perbahasan yang asal. Ini adalah dakwah para anbiya. Okey, dia kata begitu juga beriman dengan para malaikat, para rasul, perkara yang berkaitan hari akhirat, qada dan qadar, berkaitan dengan syirik, kufur, hakikat kufur dan jenis-jenisnya. So itu dibahaskan sebab dia relate kepada tajuk beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid mengesahkan Allah Taala, apa yang Allah sebut tentang dirinya maka kita iakan, kita nafikan. Allah Taala kata dia ada malaikat, dia ada malaikat. Diceritakan hari akhirat akan binasakan alam ini, kita kena beriman. So basically perutusan para rasul semua sekali relate kepada asal pertama tajuk tauhid. Walaupun kita tahu masalah kalimat tauhid itu datang daripada wahada yuwahidu tauhidan. Maksud dia menunggalkan, mensatukan sahaja, tidak menduakan. Itu panggil wahada. Baik. Setengah para ulama membahagikan persoalan utama tauhid kepada 4 perkara. Okey. Itu pertama, penjelasan tentang zat Allah. Dan atau perkara ilahiyat, perbahasan tentang zat Allah dari segi tiga aspek, iaitu sifat-sifat bagi Allah, sifat yang bersih daripada Allah Ta'ala, memang tak ada pada Allah Ta'ala, dan hak wajib dilaksanakan oleh hamba terhadap Allah Ta'ala. Apa sifat Allah Ta'ala ada, sifat yang Allah Ta'ala bersih daripadanya, munazzahun an, dan hak yang wajib tunaikan oleh hamba. Ni cara pembahagian, setengah letak kepada ni dan B, penjelasan tentang zat para rasul atau nubuat. Pertama ilahiyat, yang kedua nubuat, dan ia melibatkan perbahasan tentang perkara-perkara wajib dan mustahil dan harus bagi Allah Ta'ala, dan juga perkara yang wajib dilakukan oleh umat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, rasanya macam kalimah yang kedua bagi Rasul, sebenarnya bagi Rasulullah kot sebenarnya kalimah tu. Saya tak tengok yang Arab dia, sorry, nanti saya cek balik. Okay, pasal ini pasal yang nubuat ni tentang Rasul lah. Nubuat tentang Rasul, apa yang Rasul disuruh untuk sampaikan dan sebagainya, itu berkaitan dengan perkara tersebut, memang dibahaskan tentang Rasul. Si penjelasan tentang sam'iyat,
atau ghaibiyat, benda-benda yang dapat didengar tapi tak dapat dilihat, atau perkara-perkara ghaib. Dan yang merujuk kepada perkara yang mana beriman dengannya bergantung kepada kewujudan dalil atau wahyu. Memang kita dengar saja tak nampak, macam malaikat kita dengar tapi tak nampak, tentang kitab, macam kitab tu turun dari Allah Ta'ala, kita dengar tapi tak nampak turun seketul macam tu, tak ada. Macam kat Rasul, pasal kita tahu kalau konteks dalam perkara ghaib kan, kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, Allah Ta'ala nyatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan ghaib. Apa ghaib tadi yang kita nak tahu, rujuk balik akhir surah Al-Baqarah, amanar rasul ma unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu antara benda yang kita kata iman dengan ghaib ni tadi, dia itu yang ditujukan sebenar. Kadang orang banyak salah faham bila beriman dengan sam'iyat atau ghaibiyat ni, dia ingatkan semua bercerita bomoh aci. Jangan tak percaya bomoh cakap apa. Sedangkan bomoh tadi tu reka-reka je. So dia bukan berdasar pada dalil wahyu, walaupun dia dengar cerita daripada orang cerita daripada orang. Bismillah. Asal air ni manis? Bismillah. Ya? Yeah. Tak apa. Ada rasa manis, insya-Allah. Baik. Tak apa, tak masalah. Okey, baik. Jadi maksudnya benda tu berkenaan dengan ghaibiyat yang maksudkan tu adalah berkaitan dengan apa Allah Ta'ala beritahu kita benda tu ada. Yang ia kewujudannya diketahui dengan wahyu, dalil, bukan dengan akal. Sebab akal kita tak boleh gapai luar daripada batasan yang sepatutnya. Itu macam apa yang dia boleh gapai oleh akal. So macam kita sebut kan, kalau kita dengar punya ketuk kan, kita ada orang tapi tak tahu lelaki perempuan, tua ke muda kan, gemuk ke kurus, kerinting ke lurus rambut dia, mata warna apa, kulit warna apa, semua tak tahu. Kita cuma tahu ada. Tapi kalau kita dah ada register suara orang tersebut, dengar suara je, dia kenal. Itu boleh kita ada register. Kalau tak register, tak ada gambar lah. Gambar tu hanya wujud dengan contoh. Faham tak? Tak ada contoh, tak ada gambar. Akal kita limited kat situ. Dia akan terblok tanpa sebarang contoh. Kalau benda tu baru sangat, dia tak ada ruang. So semua perkara ghaib tentang yang apa dalam Al-Quran Karim dan hadis Nabi SAW, dia balik pada perkara ini. Dia relate kepada apa yang didapat dengan dalil dan atau wahyu. Akal tidak punya ruang untuk mengisbatkan atau menafikannya, seperti tanda-tanda kiamat. Kita tak boleh nak gunakan akan jadi macam ni sebab apa. Kan saya kata dulu ada sekumpulan pengkaji atau saintis kot, dia baca tentang mukjizat Musa alaihissalam, belah lautan dan sebagainya. Tapi cara dia nak faham tu, dia cuba cari reason, macam mana boleh laut tu kering. Tahu dia datang idea apa? Ada tsunami berlaku tempat lain, jadi air laut hilang, jalan pun kosong, dia pun lintas. Lepas tu datang balik, dia cuba nak reason juga. Ni problem yang kita kata balik pada orang yang terlibat ilmu kalam, ni masalah dia. Dia tak boleh terima. Bahkan bila dia kata kalau sekiranya kita beriman saja, maka seolah-olah kita ni macam percaya je macam orang Kristian. Kan bila Tuhan 3 dan 1 Surah 3, jangan tanya kenapa. Sedangkan kita dalam konteks masalah yang bila kita bincangkan ghaibiyat tadi, sungai kita faham. Sungai syurga, sungai susu. Kita faham susu, faham sungai. Dia tak ada kemustahilan gitu. Pasal benda ni jadi dengan kun fayakun. Tak kata jadi maka ia pun jadi. Apa benda ghaibiyat kata tentang para malaikat, Jibril ada 600 ayat. Jadi ada 600 ayat. Kalau kita fikir balik macam tak ada gambar, tapi faham 600, faham sayap. Benda-benda ni sebenarnya untuk menyekat kita, sebenarnya nak fahamkan bahawa benda ni bila orang kata jadi. Kita tak ada ruang untuk contohkan, tak ada gambar. Jadi tapi kadang-kadang macam dia orang ni bila dia cuba samakan. Dia kata kalau awak disuruh beriman dengan Allah Taala macam mana Allah Taala firmankan, awak dia macam orang Kristian. Sebab apa pula? Allah Taala bagi tahu, kita tahu kalimah tapi tak tahu cara. Allah Taala laisa kamitslihi syai'. Demikian juga segala apa Allah Taala firmankan dalam Quran tentang perkara ghaib, tentang nanti kan, macam tentang ahli syurga. Bila dia orang nak minum dalam surah Al-Insan, aina yufajjirunaha tafjira, mata air mereka pancarkan dengan bila mana saya, diorang nak ulur je kap, nanti air masuk, ulur sini air keluar sini, ulur sini air keluar sini. Kita faham dia punya ni, tapi kita macam apa mekanisme. Sebab problem ni bila kita masuk dalam geng akal ni, dia nak mekanisme tu macam mana boleh jadi.
Atau dikorek lagi dalam. Dan kadang-kadang sampaikan jadi kes macam kita bila kita dengar macam dulu ESQ kan. Dia kata bahawa kenabian itu dapat dicapai dengan usaha. Kenabian tu boleh dicapai, siapa saya boleh dapat, as long as dia berbuat cara betul, dia boleh dapat macam para anbiya. Sedangkan kita belajar dalam Quran Karim, para anbiya ni dipilih oleh Allah Ta'ala. Bukannya dia kerana perbuatan orang tu, kerana kebaikan dia, tak. Kenabian bukan datang dengan macam tu. Pilihan Allah Ta'ala bukan dengan sebab itu. Tapi dia orang kata macam kalau kita dia cuba nak reason, dia kalau kan, kalau ni, kalau tu. Benda macam ni sebenarnya ini bahaya dia. Kalau kita kata akal kita gunakan melampau, kita balik pada asal bila tentang perkara ini tak ni. Tapi pada yang lain, ya, memang kita dibenarkan, diberikan Allah Ta'ala asbab atau punca pensyariatan atau hikmah disyariatkan suatu perkara. Memang Allah Ta'ala bagi kita fikir. Atau banyak orang masuk Islam dengan sebab itu je, kaji apa yang Islam ajarkan, dia orang terkejut, boleh jadi macam ni. Tapi ini bukanlah sampai peringkat macam yang tu, kullun fi falakin yasbahun tu dia lukis kafala, bukan. Itu over. Dia cerita kullun kaplam fi falakin, dia tengah-tengah tu ya, falakin yasbahun, fi kullun fi falakin kan. So dia kap dia buat macam bulatan, dia macam ni tu macam pusing, ni bukan, itu kan macam tu. Konsep dalam agama ni, bila kita kita jangan memperdalamkan perbincangan tadi. Kalau perlu perdalamkan, Allah akan perdalamkan untuk kita fikir. Kalau tidak, stop situ. Okey? So dia kata akal tak punya ruang untuk mengisbatkan atau menafikan setiap tanda-tanda kiamat. Dan pembahasan secara terperinci tentang persoalan kebangkitan, macam mana kita bangkit nanti, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa kadzalika tukhrajun, Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan tajuk pokok tumbuh. Macam itulah kalian akan bangkit semula. Kita pun start, tapi tak, rahim tak ada, tali pusat ambil mana? Faham tak? You always that. Tapi kita faham kalimah, macam mana pokok tumbuh, faham? Macam mana kita nanti? Tunggulah sampai harinya kita akan nampak. Ini bukan kita pasal kita dah letakkan Allah Ta'ala maha berkuasa untuk segala-galanya, dia boleh buat. Adapun yang kat dunia dia bagi kita reason untuk kita fikirkan. Ada yang akhirat, dia bagi tahu akan jadi macam tu, kamu akan keluar. Kebangkitan macam mana? Okey? Dia kata kebangkitan perkara sam'iyat, perkara yang didengar, syurga, neraka, kita dengar saja tentang roh kita keluar macam mana, kita dengar aja. Persoalan-persoalan alam ghaib, semua ni tadi datang dengan tanpa, dia tak boleh kita perbahasan terperinci, tak akan keluar. Ukuran perkara sam'iyat adalah akal, ialah akal tidak menegah dan tidak juga memandang mustahil perkara itu. Ukuran perkara sam'iyat adalah akal tak menegah atau tidak memandang mustahil perkara itu. Ini kalau ikut kepada orang yang sibuk guna akal lah. Apabila suatu perkara itu sabit secara sahih daripada Allah dan Rasulnya, maka wajib dilakukan ialah mengiktikadkannya. Percayalah dan memperakuinya, akui benda tersebut. Itulah yang macam kita sebut tu, jawapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila orang tanya dengan dia, kau percaya ke Muhammad pergi Baitul Maqdis balik sebelum subuh, dah sampai sini? Abu Bakar kata apa? Aku telah percaya dia lebih jauh dari itu. Aku percaya dia bawa wahyu pagi dan petang. Pagi dan petang datang wahyu dari langit. Itu lagi besar banding masalah Buraq, banding masalah Mi'raj atau Isra' Nabi. Bagaimana saya perhatikan benda ni pelik tau. Ada orang dia macam cara nak jawab. Bahkan gagalnya kan, ada kumpulan Gesinan Kalam. Dia kata benda tersebut umat Islam yang salaf ni gagal jawab. Saya macam angin tu. Saya kata kau tak dengar ke? Kan? Abu Bakar jawab apa? Tapi lawak juga. Tapi benda ni kisah benar. Bukan, memang ada. Saya tunjukkan beberapa orang. Benda diorang tanya jawapan soalan. Ada geng-geng ni tanya saya soalan, minta saya terjemahkan beberapa perkara dan sebagainya yang saya share kan, Abu Talha share tu. Sebenarnya memang diorang ni geng-geng Sidang Kalam punya orang. Dia macam pening kepala, tak tahu nak buat apa. Tapi saya kata tak boleh macam tu. Memang nampak salah lah. Abu Bakar bila time yang sebelum tu, Abu Bakar dia kata takkan ada ke jawapan untuk perkara ni. Saya kata Abu Bakar jawab dah. Cara jawapan Abu Bakar tu lah yang kita kat sini. Kita i'tiqad Nabi katakan jadi kan jadi, macam matahari terbit dari barat. Dulu ada perbahasan tentang macam mana matahari boleh terbit dari barat. Retrograde motion.
kan, retrograde motion ni macam ni. Kau nak belajar kan, apa kita kau. Okey, dengar sini. Dia kalau kita tengokkan, kita ada planet kan yang keliling matahari. Okey, dalam semua planet yang ada ni, semua berpusing lawan arah jam. Kecuali satu. Ini Venus. Venus atau Mercury? Kita ketiga kan. Sebelum kita ada dua, Venus, Mercury. Dia punya pusingan Mercury itu adalah ikut arah jam. Okay. Kenapa? Dia sebab apa tahu? Sebab pergerakan matahari itu besar sangat, graviti dia, pusingan sebut, dia tak boleh nak lawan. Kalau dia pusing tak boleh. Jadi dia terikut sekali pusingan. So dulu diorang ada sebut tahu, bila perbahasan ni ada orang kata apa dipanggil apa? Pergerakan jisim yang besar tadi boleh mempengaruhi jisim yang kecil. So pernah berlaku di Marikh pernah terjadi bila dia kena tarikan planet yang besar punya graviti, dia terpusing macam tu, maka ketika tu matahari pada dia terbit daripada barat. Okey, memang ada orang try lah nak bahas kan, tapi bagi saya benda tersebut Allah Ta'ala firmankan jadilah. Nabi katakan jadilah. Tak boleh kita kata macam mana nak jadi. Macam mana benda tu boleh jadi? Macam perbahasan dulu tentang Ashabul Kahfi. Pasal diorang buat kan, dan diorang buat apa SpaceX punya panggil apa projek tu. Dan sekali tu memang dia panggil diorang ambil Stephen Hawking sebelum dia mati. Kan yang duduk dekat atas kursi cakap tu kan. Okay, dia bahaskan tentang tajuk macam mana untuk kita ni. Dia kata masa diorang tahu, diorang dengan kajian yang buat, diorang dapati bumi tak kekal. Bumi ni akan binasa. So itu yang diorang buat cerita Star Wars sebagainya untuk hantar satu kapal, yang dalam kapal tu kita pilih manusia tertentu, kita hantar tempat lain, bina tamadun manusia yang lain. Jadi timbullah persoalan tajuk nak kena cari planet yang macam bumi. Satu, kalau hantar-hantar tempat tu terbakar, panas manjang, sejuk manjang, mampuslah orang turun. Mana boleh hidup? Tak ada oksigen ke, tak ada air ke, macam mana hidup? So itu, dia kata kebarangkalian kalau ada pun planet tu, dia kata berdasar kepada jarak dan umur bintang-bintang yang ada, mungkin dia kata tempat yang ada tu ada dalam jarak 2000 tahun cahaya daripada bumi pula. Nak hantar ke sana, problem dia kalau hantar orang ke angkasa lepas tanpa ada graviti, tu tak boleh jadi. Tulang kita hancur. Dia punya osteoporosis pasal tak ada beban. Once kita ada beban, kita bangun. Sebab tu saya sebut berkali-kali, siapa rasa diri dia macam lemah tu, cuba dulu. Kalau dia kata dia boleh bergerak-gerak dulu, jangan ikutkan sangat. Once kita berhenti pakai kaki kita hilang. Dia tak boleh ni lah. Pasal dia punya tenaga atau base tulang tadi tu hanya wujud bila kita ada graviti. Kita keluar kawasan tak ada graviti. Kalau tuan-tuan cari satu rencana yang Fahad Al-Kandari, tak tahu ni. Fahad Al-Kandari ni salah seorang qari Quran daripada Kuwait, biasa saya. Kuwait ke Qatar? Dia Kuwait kan? Kuwait. Dia Fahad Al-Kandari. Actually dia buat best. Tiap tahun dia ada orang masuk Islam sekian. Sekali tu dia buat tentang tajuk alam. Kita melihat, kita mendengar. Lepas tu dia buat tentang tu, dia nak cerita tentang angkasa lepas. Dia temu ramah kita punya angkasawan. Mudah-mudah Syekh Muzaffar. Syekh Muzaffar. So jadi Syekh Muzaffar terangkan. Dia kata sebab saya naik ke atas tu kan, ke atas dia tinggal beberapa minggu je dekat atas tu. Dia punya tulang mula start, kalsium dan fosforus tu keluar, gerak. Dia moving around dalam badan dia. Dia dah start tak boleh. Dia kata jantung dia berubah sekian. Actually kalau reality dia, kalau awak tinggal lama kat atas tu, sendi ni dissolve. Ni. Tak ada beban. Once ada beban pakai. Tak pakai beban tadi dia hilang. Saya ingat Ustaz Ridwan Rajendra kot. Dia pernah sekali kan dia bedah lutut. Lutut dia kan besar, dia kan tinggi. Lepas tu waktu time dia berhenti pakai lutut kanan dia, sebab kanan ke kiri? Kanan kanan kot. Dia pasal dia ada pembedahan, doktor kata jangan tekan walau tu 3 bulan. Peha dia besar ni, tak ada besar ni. Ada tengok saya duduk sebelah dia. Pasal dia tahu kaki macam ni, dia kata. Saya terkejut. Dia kata nanti lepas dah elok dia punya tulang, barulah dia orang fisio balik untuk bagi muscle naik balik semula. Tak pakai dia hilang tu tak?
Di Syekh Muzaffar dia kata ini dia punya otot shrinking, dia punya tulang dah mula start kalsium dah bergerak. Itu baru minggu. Kalau nak hantar ke Marikh 5 tahun. Agak-agak orang turun jadi macam mana? Jadi agak-agak kot. Cairlah kita. Tak boleh hidup. Tapi realiti pembahasan tu adalah masalah apa tahu? Waktu pembahasan tu disebut, diorang bincang mungkin masalah hibernasi. Cara lain untuk bagi pastikan orang tersebut kekal macam ni, tak terkesan dengan persekitaran, hibernate dia. Tidurkan dia. Maka timbullah cerita Ashabul Kahfi. Pasal Ashabul Kahfi kan 300 tahun kan? 300 tahun lebih. 309 tahun. So bila sebut tentang Ashabul Kahfi punya kisah tu, ada dulu pelajar UM cuba nak buat kajian tajuk ni. Dia buat bandingan tupai tanah, chipmunk tu, itu makhluk yang tidur 6 bulan, jaga 6 bulan tau. Dia macam burung kutub, burung grizzly. Dia musim tertentu dia tidur je. Kemudian dia keluar, bila dah tu kurus tau badan dia. Lepas makan gemuk balik, tidur balik. Tidur 6 bulan, jaga 6 bulan. Jadi dia kata macam dia kata ambil darah chipmunk tu, cucuk dekat tupai yang biasa, dia boleh jadikan tupai tu tidur. So mungkin ada hormon daripada sini boleh menyebabkan kawan tidur. Tapi masalahnya dalam tidurnya binatang tadi, dia tetap menua. Dia pun jadi tua. Kalau yang mengandung sampai beranak, dia bukannya berhenti macam Ashabul Kahfi bangun-bangun tu. Kam labistum, berapa lama korang tidur? Jawapan dia apa? Qalu labisna yauman au ba'da yaum. Kami tidur sehari atau separuh hari. Maksud dia macam sama lah. Kalau berhidung panjang sejengkal, kau gila kau. Kalau kita tidur, kalau kadang-kadang orang tak buang bulu ketiak, kuku tak potong, kau bayang banyak mana, panjang mana. Bangun-bangun cucuk ke kawan, kita tidur berapa lama? Kau tahu kuku kita panjang ni. Maksud dia bangun tu baju tak reput, rambut tak panjang, muka macam biasa. Sebab tu dia orang kata, jawapan keluar adalah labisna yauman au ba'da yaum. Saya kata dengan student yang buat research tu, saya kata jangan compare apa yang jadi pada Ashabul Kahfi tadi untuk kita reasonkan, sebab ini karamah, penyelamatan Allah Ta'ala untuk mereka. Ini adalah karamah untuk orang beriman, orang bertakwa yang luar biasa. Jangan fikir macam mana. So saya kata buat reason tadi macam tupai tu kan, tupai tanah ke ataupun beruang panggil grizzly tu yang tidur 6 bulan, dia tetap menua, dia bertambah tua, dia membesar. Hibernasi tadi tak menghentikan. Jom awak nak hantar orang ke atas sana, macam mana? Kadang-kadang dia cuba compare yang karamah dan mukjizat ni, dia cuba compare dengan cara logik. Last sekali tu yang pening kepala tu, cara macam mana nak buat. Saya kata kau nak buat apa? Kan, kau faham tak ayat tu keluar macam mana? Dia kata bangun tu tak tua, bangun 300 tahun tu tak ada apa-apa, baju tak reput kan, bulu hidung tak panjang, janggut keluar gitu kan. Dia orang kan waktu tu kan pemuda, bangun-bangun kau kedut. Dah kedut dah kita. Takkan sehari atau separuh hari. Itu realiti dia. Jangan bandingkan. Tapi masalah kita berdepan dengan orang-orang yang fikir ni kan, dia lupa sebenarnya bila kita nak akui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, anything datang dari Allah Ta'ala, daripada Rasulnya, tentang perkara-perkara yang kita tak faham caranya, kita faham kalimahnya, tak faham caranya, kita takkan tolak. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sebab tu yang Allah Ta'ala sebutkan tentang orang yang dirasikhuna fil ilmi, orang yang teguh dalam ilmu, dia tentang perkara mutasyabihat daripada Al-Quran. Dia kata amanna bihi kullum min indi rabbina, kami beriman dengannya semua dari Tuhan kami. Kenapa nak pergi dalamkan perbahasan? Pasal dia tak bukan benda logik untuk dibahaskan. Dia macam ni lah, awak wuduk tapi adalah macam Syah Waliullah Dahlawi, dia bahas kenapa kita wuduk basuh muka, kentut dekat punggung dan muka, tangan kan, kepala, telinga, kaki. Kenapa? Sedangkan kita kentut, buang air dekat punggung, basuh tu situ dah lah. Kenapa sini juga? Kenapa basuh muka? Okey, dia kata pasal dia ni di reason kan. Dia kata pasal sini punca dosa. Awak nak berdosa, kena tengok. Nak cakap, kena cakap. Kalau diam, dia tak jadi. Kena pegang. Kaki kena langkah.
Kalau katalah orang tu nak buat dosa dengan dedahkan badan dia, tangan dia punya kerja. Faham tak? Dia tak ada. Jadi dia kata tempat yang dibasuh tu adalah punca-punca dosa. Logik juga kan. Walau logik sekalipun, tapi dia jawab, dia bukannya tajuk. Kita beriman perintah Allah Ta'ala untuk itu kita buat. Jangan kita kata nantikan macam kalau orang tak ada tangan, habis buat apa nak basuh. Itu masalah juga kan. Itu realiti. Ataupun orang tu macam tak berdosa lagi, macam budak-budak kecil. Sebelum balik kita ajar dia untuk solat, so tak payah wuduk ke? Kena wuduk juga. Walaupun tak balik, kita kena ajar dia semua sekali, walaupun dia tak ada dosa. Pasal tajuk asal bukan itu. Tajuk asal dia adalah dengar dan taat, bukan masalah logik. Bukan masalah logik, okay? Jadi dia kata i'tiqad dan memperakuinya, dan wajib menolak perkara yang bertentangan dengannya. Apa yang Nabi sebut macam ni, jangan kita lagakan dengan kata-kata orang. Dalam Quran kata roh kita sama ada dalam badan kita atau bersama Allah Ta'ala saja. Dua tempat je, tak ada tempat lain. Tak ada bergentayangan, merayau kan, menjelma semula. Tak boleh. Kalau dalam mimpi roh kita pergi sekali ke tempat, dia memang nampak lah. Tak pelik lah bila Nabi kata man ra'ani fi man faqad ra'ani. So memang kita bila kita tidur, roh kita berdasar pada ayat 42 surah Az-Zumar, Nabi kata, ayat berkenaan kata Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan nyawa ketika matinya. Allah wafatkan, ini pisahkan roh dengan jasad ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, yang tak mati ketika tidurnya. Lalu Allah Ta'ala kata lagi fayumsikul lati qada'al, lalu Allah akan tahan mana-mana yang tentu ke atasnya kematian. Kemudian wa yursil ukhra, Allah Ta'ala lepaskan yang lain yang tak mati lagi ila ajalim musamma, sampai tempoh tertentu. Tak adalah boleh masuk botol, roh dia terperangkap dalam botol kerana melanggar sumpah semerah padi. Masalah. Ya macam tu juga. Pasal benda ni kita tak boleh, benda yang bertentangan dengan wahyu tak boleh kita kata ada. Itu realiti sebenar sam'iyat tadi. Tak ada siapa boleh tambah atau kurangkan. Nabi sebut tentang masalah kita bagi salam pada orang dalam kubur, bagi salam je lah. Dia sembang pula, mak kahwin baru. Dia sembang lebih. Buat apa? Nabi kata bagi salam je lah. Dan Nabi ajar pada Aisyah apa nak cakap. Salam dah ada. Tak pergi kita tambah pula sembang lagi. Buat apa? Pasal tolak daripada dalil panjang seinci, awak jadikan sedepa. Ada yang keluar boleh minta dengan wahai Tuhan tolonglah kami susah, naikkan hajat kami, bagi tahu pada Allah Ta'ala. Dia pakai logik je. Realitinya bukan itu ajaran Islam. So sam'iyat yang kita dengar tahap tu, kadar tu je ni. Ini je saiz dia. Dia bantai tu. Kadang-kadang kita jahat juga bila dia cakap macam tu. Kita kata kalau ikut hadis Nabi SAW, kalau kita baca ayat kursi kan kita akan dilindungi daripada syaitan atau jin sepanjang siang atau sepanjang malam. Habis tu nak masuk tandas, perlu baca lagi tak doa masuk tandas? Dia macam kena baca lah. Itu kenapa pula? Pasal itu dia sunnah. Okay. Kalau kita tukar doa masuk tandas, baca ayat kursi, ikut pada pengertian dia betul. Sebab lindung daripada syaitan, kita minta lindung. Ini baca kursi pun terlindung juga. Dia jahat dia. Kita tolak. Dia nak sejengkal, kita bagi sedepa. Tolak jauh sikit. Jadi pun dia faham sebenarnya salah. Sam'iyat ni kita stop at the boundaries. Jangan langkau. Sebab benda ni adalah di atas tajuk. Sebab kita kata hormat kita. Macam ayat pertama surah Al-Hujurat, la tuqaddimu baina dayillahi wa rasulihi. Jangan kamu mandai-mandai depan Allah dan Rasulnya. Tak ada Allah Ta'ala firmankan, tak ada Nabi sabdakan, tak ada perintah Allah Ta'ala, tak ada larangan Allah Ta'ala, jangan pandai-pandai. Itu je. Simple kan? Tapi masalahnya benda ni lah jadi kita panggil perkara masalah dalam masyarakat. Kita nak suruh berhenti dekat kadar yang sepatutnya tu tak boleh. Sediakan ada, tapi ini wali, tapi ini kawan kita, tapi ini orang baik, takkan ada silap. Okey. Baik. Kaedah emas. Ini bukan status emas apa Roswan apa? Dia punya emas. Status emas. Kaedah emas menyatakan tidak ada pertentangan antara wahyu yang sahih dengan akal yang soreh. Jika benar-benar dilakukan penyelidikan, sebenarnya memang tak ada pertentangan pun. Nas yang wahyu yang sahih
dengan akal yang soreh, dia takkan bertembung. Kalau berlaku pertembungan, cek balik either dalil itu tak sahih, ataupun tajuk akal tadi baru teori saja, bukannya fakta. Macam kita ni jadi daripada sperma bapak kita, ovum mak kita. Ini teori ke fakta? Fakta. Yang takut cakap ni ustaz ni kan. Tak payah takut lah, betul pun. Itulah realiti dia. Benih bapak kita, benih mak kita. Lepas tu kita pergi kesuburan nak tengok. Kena tengok benih tadi lah. Kalau dia kata perempuan hasilkan ovum, dia tengok ovum tadi. Pasal itu yang jadi kita. Tak ada benda lain tapi realiti dia ini fakta. Kalau teori macam-macam lah. Macam zaman dulu orang menyangka bahawa manusia daripada darah haid. Sebab apa? Bila perempuan mengandung, darah haid tak keluar. So darah tu jadi apa? Dia macam tu. Logik akal macam logik. Problem dia tak belajar lagi dalam. Kalau belajar dalam lagi, darah itu adalah dinding rahim yang dibuang untuk letakkan dinding baru bagi nanti kalau bulan depan, kalau bulan ni tak ada persenyawaan antara telur dan juga sperma, maka dinding tu dibuang untuk bagi bulan depan dinding yang fresh. Kalau ada, barulah benih tu nanti boleh tanam, tumbuh anak dekat situ. Kalau dinding tak tukar, dia jatuh, so dibuang lah. Itulah dinding rahim tadi. Bukan dapat dinding tu jadinya awak. Pelik. Awak tu tadi kat situ, sperma dan ovum tu. Mana awak darah tadi? Kamu jangan, kamu kotor darah haid. Kalau ustaz nak sangka macam tu, ustaz seorang-seorang, kami tak nak. Kami bukan darah haid. Tapi itu teori. Nampak tak? Jadi teori dengan fakta dia akan bertembung. Tapi kalau dengan dalil yang sahih, dia akan bertembung. Tapi kalau kata fakta dengan dalil yang sahih, tak akan bertembung. Ini kaedah yang sebenarnya kaedah emas. Kalau dia kata tu, cek balik. Salah satu di antaranya mesti ada kesilapan dalam kita faham. Baik, di penjelasan tentang perkara berkaitan dengan qadar. Okay, ada yang kata tentang perbahasan ilmu tauhid ni, persoalan dia adalah tentang perbahasan tentang ilmu berkaitan qadar. Berita-berita tentang umat terdahulu, asas-asas hukum yang qat'i, yang putus, yang tak boleh ubah. Apa dia asas hukum yang tak boleh ubah? Seluruh asas i'tiqad dan agama, dan diikuti dengan membantah ke atas golongan yang mengikuti hawa nafsu dan ahli bid'ah dan seluruh agama, ajaran dan aliran yang sesat. Itu dia kata perbahasan ilmu tauhid tadi kat situ. Jadi kita ada 4 kan. Yang pertama tentang Allah Taala, nubuat, ilahiyat. Yang kedua nubuat. Yang ketiga sam'iyat atau ghaibiyat. Yang keempat berkenaan dengan perbahasan tentang qadar, tentang perkara terdahulu, kisah para anbiya, kisah kampung-kampung yang dimusnahkan. Semua tu termasuk daripada perbahasan-perbahasan tauhid. Okey, baik. Hukum pelajari ilmu tauhid. Mempelajari ilmu tauhid ada yang bersifat fardu ain dan ada bersifat fardu kifayah. Maka kita pecahkan dia punya perbahasan tu. Dia ada yang fardu ain yang wajib semua orang kena tahu. Ada yang fardu kifayah detail. Macam detail berkenaan dengan berapa pintu syurga ada, bersama pintu syurga. Itu ada perbahasan dia, dalil datang. Tapi kalau awak tak faham, tak ingat pun tak apa. Macam kalau soalan tentang berapa besar ahli neraka, berapa besar ahli neraka. Ahli syurga besar dia Nabi sebut 60 hasta. Ahli neraka besar mana? Kalau awak tak tahu pun tak apa, it's okay. Okey, pasal kita, tetapi ada benda yang fardu ain yang tak boleh siapa pun tak tahu. Okey, ada fardu ain. Ini kedudukan ilmu syarak secara umum. Yang betul macam tu. Macam kita dalam bab solat lah, kita wajib tahu dalam bab solat, apa yang berkaitan dengan kewajipan kita untuk solat. Tak belajar-belajar masalah lah, kita kan belajar sampai kita boleh beramal. Kalau dia kata kita tidak belajar untuk yang kita sendiri untuk beramal, maka benda dia akan masalah lah. Kita boleh solat, tak reti nak berwuduk, tak reti nak semua sekali, masalah. Tapi kalau kata detail, contoh macam apa, untuk jadi imam, ini fardu kifayah lah. Jadi fardu kifayah lah. Bukan semua orang jadi imam. Tapi dalam masa konsep yang sama, solat berjemaah tu sebenarnya saya perhatikan dekat Malaysia ni, cara tegur makmum tegur imam sebagainya, banyak orang tak tahu. Saya ingat siapa baru ni, kawan seorang dia cerita, Imam Muda Faris. Dia kata pernah sekali tu dia solat rakaat ketiga, dia duduk tahiyat akhir. Lepas tu dia dengar perlahan, subhanallah,
Dia subhanallah slow tau. Lepas dia bagi salam, dia kata tadi saya dengar macam ada subhanallah ustaz, kita solat baru 3. Dia bangun je lah, tambah 1 rakaat lagi macam Nabi buat. Dia sebenarnya imam sendiri pun, kalau dia kata makmum tu dia confused kan, dia boleh saja bagi salam dan sebagainya. Lepas soalan, tanyalah apa jadi. Pasal macam mana Nabi SAW buat, dia bagi salam, kemudian para sahabat berbual dengan dia, tanya solat dipendekkan ke kau lupa. Lepas tu maksudnya dengan itulah syuk sahwi muncul. Maksudnya kita kena tambah 1 rakaat dan sekian. Jadi banyak orang tak tahu, takut nak tegur imam. Imam tu tegur, kau nanti orang kata apa pula, nanti lepas solat kau orang jeling kita. Itu masalah kat tu. Orang Melayu kita ada bab macam tu. Nanti tak nak, alang suruh masuk soft depan pun tak nak. Awak sampai saya kata Tuan Haji banyak sangat pahala. Ada sekali tu pakai soft depan. Kalau Nabi kata berebut kot, kalau kita boleh berebut mengundi, kita undi. Tapi di Malaysia, kat tanah Arab memang berebut lah soft pertama. Kalau kita kat Malaysia ni soft pertama, awak dia macam banyak pahala sangat dah. Pelik tu orang Melayu kita ni. Ni konon ni. Tapi tiba-tiba saya telah tak nak ke depan. Benda-benda contoh. Contoh dalam bab masalah solat berjemaah tadi, orang lelaki patutnya tahu hukum. Untuk wanita fardu kifayah lah. Untuk lelaki mestilah, kalau dia solat berjemaah patut dia tahu. Kalau dia kata dia solat sendirian, dia tak ada masalah. Tapi solat berjemaah tu mesti. Memang semua, hatta puasa, hatta haji dan sebagainya kan, awak tak perlu tahu detail, tapi general knowledge tentang ibadat tadi tu, untuk awak buat, awak kena tahu. Personally kena tahu. Ada benda yang detail tentang nilai dam dan sebagainya tak tahu, itu tak apa. Tapi kalau kata benda yang awak sendiri nak buat, tawaf tak tahu, tak boleh lah, kena belajar lah. Baik. Menurut Ibnu Abdul Bar, antara ilmu ada yang bersifat fardu ain ke atas individu, ada juga bersifat fardu kifayah. Apabila dilakukan oleh sebahagian orang, gugurlah dosa ke atas sebahagian lain yang tidak melakukannya. Macam tu. Kita kata macam contoh macam mandi jenazah, memandikan jenazah. Awak tak pandai, tak apa. Tapi jangan tak ada seorang pun tak tahu dalam ni. Mesti ada orang yang tahu. Ya? Sekampung akan berdosa. Tak tahu azan kan, tak tahu azan. Awak secara personal tak tahu, tak apa. Tapi kalau dia kata satu kampung tak ada seorang pun tahu azan macam mana, semua berdosa. Memang semua dalam agama Islam ni semua benda macam tu. So ilmu tauhid pun macam tu juga. Menurut Syekh Islam Taimiyah menuntut ilmu adalah fardu kifayah kecuali dalam perkara yang wajib dilakukan oleh setiap individu. Misalnya menuntut ilmu tentang perkara yang diperintahkan Allah Ta'ala dan perkara yang dilarang. Perkara yang diperintahkan dan perkara yang dilarang. Maka itu pada sudut tu memang kita kena tahulah. Kita kena tahu benda Allah Ta'ala perintah, benda Allah Ta'ala larang, supaya kita tak langgar, supaya kita tidak langgar. Detail itu kerja para ulama. Perkara paling besar yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala sebenarnya adalah tauhid. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Muhammad ayat ke-19, Allah Ta'ala nyatakan, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Tahulah kamu dengan ilmu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ini basic lah sebenarnya. Pada asas yang sebenarnya tak patut ramai di kalangan kita ni tak tahu, tak boleh. Sebab balik pada asal kita punya hubungan solat kita, kesahihan iman kita, ibadat kita, dia gantung dengan tajuk keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau tak tahu langsung siapa Tuhan, entah dengar orang kata, kita masalah. Tak boleh kita panggil apa, jadi sedemikian. Maka dia kata dan ayat berkenaan, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka tahulah, tetapkan pengetahuan kau bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Wastaghfir li dzambika, dan minta ampunlah hai Muhammad untuk dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang lelaki beriman dan wanita-wanita beriman. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, Allah Ta'ala mengetahui akan mutaqallabakum, bolak-baliknya kamu, gerak-geri kamu, dan juga tempat tetap kamu dari akhirat. Nanti kamu balik ke mana pun Allah Ta'ala tahu. Kamu di dunia buat apa, tempat kamu di akhirat pun apa, Allah Ta'ala tahu. Jadi yang pentingnya kat situ, yang asas pertama tadi, iaitu ketahui dengan ilmu bahawa Tuhan melainkan Allah. Dalam hadis riwayat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Muaz, wahai Muaz, hal tadri haqqallahi ala ibadihi, adakah kau tahu hak Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya?
Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Dan apakah hak hamba-hamba ke atas Allah? Mana apa benda yang hamba-hamba yang Allah Ta'ala ciptakan ni perlu tunaikan daripada hak Allah Ta'ala, dan apakah hak yang Allah Ta'ala akan beri mereka ataupun akan tunaikan untuk mereka. Qultu, kata Muadz bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui, aku tak tahu. Qala, Nabi bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibadi. Sungguhnya dia kata, bagi dia sabda, hak Allah Ta'ala itu yang wajib ke atas sekalian hamba adalah an ya'buduhu, hendaklah mereka menyembahnya, mengabdikan diri kepadanya, wala yusyriku bihi syai'a, dan janganlah mereka menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Ini hak yang sebenarnya mesti ditunaikan. Kita datang duduk kat dunia yang Allah ciptakan, tapi kita tak nak tahu siapa dia yang beri kita segala-galanya. Takkan kot. Kalau kita kerja pun kita nak tahu siapa punya bos kita, CEO syarikat dan sebagainya. Kita nak tahu syarikat ni siapa bos, entah. Nampak macam semua sama je. Tahu boleh macam tu, kita kena tahu. Pasal dari situ yang kita kata hubungan kita dengan siapa dia kerja untuk apa benda yang dia buat, semua sekali benda berkenaan akan relate dengan kita kenal. Takkan kerja dengan orang tak nak kenal siapa tuan awak, bos awak. So, kita kata benda tersebut akan membawa masalah. Kalau kena angkut semua sekali. Oh, kalau tak tahu, saya tahu ni bos saya. Itu masalah lah. Okay, realiti dia pasal keputusan kita. Bismillah. Air leci Air leci mana dia? Siapa buat air ni? Air leci Okey. Jadi maksud dia memang kita kena faham macam tu. Tak boleh, tak ada kan yang provide kita, sustain nyawa kita, ciptakan untuk kita segalanya. Tak kita tak nak kenal. Ngarut. Sangat karut lah. Okay? Menurut Imam Ibnu Al-Aiz, dia kata apa? Tauhid merupakan perkara pertama yang ditumpukan dalam dakwah para rasul alaihi wassalam, bahkan dakwah Rasulullah SAW. Dan jalan pertama menuju kepada Allah Ta'ala. Betul kan tuan? Kalau para rasul, tak ada rasul kan? Para rasul tadi alaihi, kalau alaihim ni dah para rasul alaihim wassalam. Dan jalan pertama menuju kepada Allah Ta'ala, dia memang itulah tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Itu perkara pertama. Dia dakwah yang pertama para rasul buat, yang kita dengar apa ayat dia, yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ini tanda-tanda Allah, bukti-bukti Allah. Itu kerja para rasul yang pertama. Kemudian wa yuzakkihim, kemudian wa yu'allimul kitabul hikmah, ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah. Itu sebenarnya 4 benda yang tugas utama yang Allah sebut contoh dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Kan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, yang dialah yang mengutuskan kepada bangsa ummi itu Arab rasul di kalangan mereka. Yang kerja pertama rasul tadi yatlu alaihim ayatihi. Yang ni kadang orang salah faham dengan baca ayat. Itu ayat. Tak. Ayat maksudnya tanda, menyampaikan kepada kaum itu tanda-tanda Allah, bukti-bukti Allah. Kemudian wa yuzakkihim, sucikan mereka. Kemudian wa yu'allimuhumul kitabul hikmah, ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah, ini penjelasan kitab. Itu tak boleh lari. Tapi yang pertama tu yang kadang-kadang kita sering tak faham. Memanglah ada ayat yang macam kadang geng sufi guna apa, awwaluddin ma'rifatullah kan. Itu ayat tu sedap lah, tapi bukan hadis. Itu kan hadis kan, awwaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Tapi basic yang pertama, pengertian tu betul sebab berdasar Al-Quran tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum kita nak belajar solat, belajar puasa, belajar sekian, kenal Tuhan kita. Pasal kita tujukan ibadat kita kepada dia. Kau tak nak alamat kepada siapa? Buat ni kenapa? Pasal ada lah. Tak tahu. Orang buat, kita buat. Ada masalah dia. Kita kena tahu alamat. So kita melaksanakan apa kita buat kerana dia. Siapa dia tadi? Bukannya dia ni lah. Dia hu. Bukan. Ini kan masalah juga. Belajar hu. Baik. Dia kata malah ia merupakan makam pertama yang perlu ditempuhi dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkat pertama adalah tahap dia tauhid. So kita kenal dia dan kita esakan dia dalam masalah sifat dia, nama dia, af'al dia, kan, hak dia dalam diabdikan diri. Semua sekali kita letakkan dia, hanya dia, tidak ada yang lain. Itu maksud la ilaha
illallah. Maka maksud dia la ilallah tadi maksud seperti yang kadang diorang reka-reka, apa dia kata, laisal mawjud illallah, tiada wujud kecuali Allah. Itu bukan yang diajarkan oleh Nabi. Yang Nabi ajar pada kita adalah laisal la ma'budu bihaqqin illallah, tiada yang layak disembah dengan sebenar-benar kecuali Allah. Kalau dia kata ayat dia laisal mawjud illallah, Yahudi apa orang musyrikin tak ngamuk. Yang diorang marah dengan Nabi macam ayat Sad, surah Sad ayat ke-5. Apa dia kata? Dia kata aja'alal alihata ilahan wahida. Adakah dia Muhammad ni nak jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak kita sembah ni satu Tuhan sahaja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara pelik. Tajuk tu maksud dia daripada tajuk ilah tadi, bukan diorang punya ayat tadi. Tiada pencipta kecuali Allah lah, tiada yang wujud kecuali Allah. Yang pasal sebenarnya tiada yang layak disembah. Itu yang kenapa orang musyrikin marah. Mana Nabi jadikan satu saja, sembahan hanya pada satu. Yang itu dia tak boleh terima. Bukan masalah percaya Allah Ta'ala yang menjadikan segala-galanya. Benda tu bukan Islam pun percaya. Nak tak kisah pun nak mengaku. Tapi masalah hala tuju, doa, harapan, ketakutan, kebimbangan, kan, apa rasa sayang, rasa cinta, dia tak, hanya Allah Ta'ala patut dapat perasaan tersebut. Tak boleh kepada siapa selain Allah Ta'ala. Itu maksud sebenar. Okay, sehubungan dengan itu, kewajipan yang pertama yang perlu dilakukan oleh seorang Islam ialah mengucap. Mengucap. Bila dia mengucapkan, sebenarnya ketika tu kita kena remind dia. Awak mengucap ni, awak tahu tak maksud apa ucap? Bukan main cakap, ucap je lah. Kadang-kadang kata cakap je lah, cakap je. Kadang-kadang ini ada kes perbahasan tentang masuk apa, tajuk masukkan orang Islam. Di Al-Khadim diorang tak terus macam orang kata dia masuk Islam, dia kata datang dulu. Dia tak terus macam memang ucap sekarang, memang datang balik. Datang balik. Ada orang timbulkan kata kalau dia mati sebelum lafaz, Allah tahu apa niat dia. Awak bimbang buat apa? Tapi dengan dia lafazkan tanpa dia tahu, tu masalah juga. Lagi teruk. Kalau macam kes, ada kes baru ni, yang perempuan tu dia apa masuk Islam pasal boyfriend. Dia register semua sekali, lepas tu putus hubungan, dia nak murtad balik. Itu problem timbul tajuk tadi. Pasal kadang-kadang bukan apa, memang dalam Islam tajuk masuk Islam kerana agama, masuk Islam kerana kahwin tak pernah dibahaskan sebenarnya. Hatta zaman Nabi SAW dahulu, Ummu Sulaim, dia tahu suami dia yang kedua, yang lepas daripada bapa Anas, ketika nak kahwin tu, dia tawarkan nak kahwin dengan aku, masuk Islam. Lelaki tu masuk Islam. Lepas tu dia kuat, dia power. Ummu Sulaim ni seorang yang kuat, syakhsiah dia. Anak meninggal pun dia boleh simpan dekat bilik sebelah, layan suami tidur buat hubungan sampai suami dah puas dan sebagainya. Dia pun kata, abang kalau kita pinjam barang jiran kita, kena pulang balik. Dia kata pulang balik. Kalau kita nak pulang, kena pulang. Dia pun kata anak kita yang tak nak pinjam dah ambil balik. Oh, mengamuk suami dia. Jumpa Rasulullah SAW, cerita apa dia buat, bini dia buat. Bini dia sangat kuat. Suami tu faham tak? Dia taklah ajar suami dia, kau dengar cakap. Tak ada. Dia cara tu. Dia nak ajar suami dia. Awak tak tahu meh, saya ajar awak. Benda tu kadang benda tadi atas Nabi SAW sendiri ketika di Hudaibiyah. Ketika nak masuk Mekah tak boleh kan. Lepas tu bila Nabi suruh para sahabat tahallul dan tak tahallul, apa isteri dia cadangkan? Kau buat dulu ya Rasulullah. Kadang-kadang perempuan banyak yang bijak kan, tapi dia yang bijak betul ni, dia pandai cakap pada suami dia, tapi suami dia tak perasan pun yang sebenarnya saya nak jawab ni sebenarnya. Tapi kebanyakan orang perempuan kadang-kadang masalah ni dia macam, awak kan, saya you, awak apa kan, SRP, SPF kan, saya ada ni, jenis saya ada master. Serius. Ini masalah. Dan keluargaan masalah. Jadi kadang-kadang bila kes macam kahwin ni kan, kita tak pernah persoalkan. Sebab zaman Nabi dahulu pun memang dah jadi. Hatta hijrah kerana wanita, hijrah memanglah masalah penerimaan Allah Ta'ala satu benda. Dia nak masuk hijrah kerana itu, Nabi tak pernah halau. Tak ada halau macam, kecuali apa, surah Mumtahanah, tes atau uji. Wanita-wanita yang datang ke Madinah dites dahulu. Kalau kamu tahu mereka beriman, maka jangan kembalikan mereka balik pada orang kafir. Ke dites, famtahinuhun, uji mereka. Tapi buat lelaki datang mana ada uji. Ni masuk Islam kenapa? Nak duit, nak harta. Tak cakap, tak tanya pun. Sebab kadang-kadang mungkin permulaan niat dia macam tu, tapi berakhir dengan kebaikan. Macam Ummu Sulaim tadi lah, suami dia ajar suami dia apa itu Islam.
Dia memang mas kahwin dia adalah, mahar dia adalah Islam. Suami dia masuk Islam. Tapi realiti dia benda ni kerana masyarakat kita dia tak ada kekuatan tadi. Kadang-kadang in-laws, mak mentua, bapa mentua tak bantu. Ni salah juga. Dah tahu anak kita ni kahwin dengan mu'allaf, kita patut tolong juga. Ni kita pandai-pandai dengan kau, pergi luar ajar kat sana. Jangan macam tu. Awak kena bawa, tahu tak? Ini masalah yang kena jaga sikit. Perhatikan. So, jadi masuk Islam, dia kerana ikut boyfriend, kemudian dah daftar. Kau dia tak daftar, tak timbul tajuk. Dia daftar dah. Daftar, tukar nama lah benda, sekali tak jadi. Tak jadi kahwin dan sebagainya, dia pun nak keluar balik. Ini masalah dia. Lepas tu kadang-kadang kita bagi tahu, masuk Islam ni dia one way. Dah masuk tak boleh keluar. Yang kita cakap terus terang, tak ada sorok-sorok lepas dia masuk Islam. Alah, saya ingat kamu dia patut balik kan. Itu tak ada. Realiti dia macam tu. Jadi tak ada kita tak terus macam orang tu datang nak syahadah, kita tak terus ambil. Sembang dulu, tanya dengan dia. Faham tak apa nak cakap ni? At least dia kena faham apa dia lafazkan. Kalau tidak, nanti kan tak berguna pelafazan tadi. Sebab pelafazan orang yang tak tahu apa dia cakap. Macam orang Arab, qalatil a'rabu amanna, surah Hujurat, berkata orang Arab Badui, kami telah beriman. Allah Ta'ala suruh Nabi kata, qul lam tu'minu, kata Muhammad kamu tak beriman lagi. Walakin qulu aslamna, cakap kami dah Islam je. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, tak masuk lagi iman dalam hati kamu. Diorang tak faham, memang cakap je kami telah beriman. So basic kena macam ni masalah tadi kan. Memang sebab tu kenapa ucapan asyhadu an la ilaha illallah tu masuk dulu. Sebab dia berkait dengan orang tu nak melafazkan, mengisytiharkan. Kadang-kadang kita lihat stand orang-orang yang kadang-kadang dia orang yang atheist ke, free thinker ke, yang dia rasakan dia tak nak cakap sebab dia bebas merdeka, dia tak nak cakap kalimah-kalimah tersebut. Stand itu kita kata satu stand yang ialah silap, tapi masalahnya benda tu ada pendirian. Dia takkan cakap benda tadi, takkan cakap suka-suka hati cakap yang tu. Benda yang sama berlaku pada musyrikin Arab zaman Nabi dahulu. Nabi minta cakap la ilaha illallah je. Bapa saudara dia Abu Talib tak nak lafazkan kalimah tadi, satu kalimah je, tak kata Muhammad Rasulullah, tak cakap la ilaha illallah saja. Jadi realiti dia benda ni yang kita kata pasal relate. Dan dia tak nak cakap. Kenapa musyrikin Arab tak nak cakap? Sebab diorang tahu maksud la ilaha illallah tu. Diorang tahu maksud, sebab tu diorang tak nak cakap. Jaga nenek moyang punya. Betul, nenek moyang tu. Betul yang kenapa akhir kata-kata Abu Talib adalah aku di atas agama Abdul Muttalib. Pop, dia mati. Itu realiti yang kita kena nak faham. Okey. Jadi dia kata semuanya itu kewajipan pertama yang perlu dilakukan oleh seorang Muslim, seorang Islam, ialah mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bukannya melakukan renungan. Okey, bukan renung kan, buat renungan. Qasad untuk melakukan renungan bagi mengenal Allah. Tujuan dalam hati tu kan ada rasa nak kenal Allah. Tak ada. Bukan itu. Pengisytiharan pertama tu. Bukan masalah nak kenal, saya nak kenal Allah. Tak ada. Okey. Apa subhanallah, ataupun timbul keraguan terlebih dahulu. Ini yang disebutkan oleh buku ni, dalam buku ni adalah cara kaedah ilmu kalam. Dalam nak mengenal Tuhan kena ragu dulu. Cari keraguan tadi, hilangkan, barulah kita yakin. Ya, lebih kurang kan. Pasal balik pada asal ilmu kalam lah. Dia mau tu logik. Kadang-kadang bukan apa, dia orang macam macam mana cakap pasal bagi mereka kan kadang bila orang tersebut sangat baik dan sebagainya, semua benda cakap jadi. Dia buat miracle, seolah-olah macam dengan Tuhan tu dekat. Kenapa jadi macam tu? Ada orang nak kenapa. So diorang jadi kenapa tu yang menyebabkan diorang sibuk kaji. Sedangkan kita kata Allah Ta'ala pilih ada para sahabat Nabi. Cuba kalau kita tengok kisah para sahabat, Musa bin Umair, dia adalah pendakwah pertama dalam Islam yang Nabi hantar pergi Madinah mengajar. Umur 16 tahun kot jadi pendakwah. Mati dalam perang Uhud, kain kapan tak cukup, tutup kaki, kepala nampak, tutup kepala, kaki nampak. Ini yang Khabbab bin Aras kata, mati tak rasa kemanisan kemenangan. Yang ni contoh dia kata, dia nangis ketika nak mati. Lepas tu orang tanya dia kenapa, dia kata kita ni Islam. Dia kata ada di kalangan kita ni yang kita mati sebelum merasai kemanisan kemenangan. Dia sebut contoh Mus'ab bin Umair.
Jadi kalau kita lihat pada situ kan, bukan maksud dia mati tadi tak elok. Maka tak adalah, kadang-kadang ada orang kan macam yang zaman sekarang apa, power of apa mind kan. Bila aku dapat. Aku dapat. Dia cakap yang geng-geng yang motivasi pelik-pelik ni, yang gitulah, aku mesti kaya. Saya tak faham betul kenapa jadi macam ni dalam masyarakat kita. Padahal kita lupa qadar Allah Ta'ala. Orang ni dapat, orang tidak dapat, Allah Ta'ala yang agihkan. Sebab dunia ni tempat sementara sahaja. Dia bukan tempat kekal kita. Tapi realiti dia banyak orang terpengaruh macam tu. Niaga semua jadi, pegang jadi emas. Jadi niaga semua tak jadi. Pegang-pegang tak jadi apa. Kadang-kadang benda ni kan menjadi satu apa, dalam hati diorang tu macam tak cukup. Ini last sekali pergi cek tangkal lah, kelambu Kaabah lah, kain kokak lah, semua sebab rasa tak cukup. Ya betul. Memanglah ustaz dukun main. Kaya lah. Jual bukan-bukan. Orang ni pun beli. Kalau ni pelaris. Saya tengok sendiri sebenarnya benda tu. Yang kain kelambu Kaabah tu letak duit. Dia cara dia, jangan buat. Orang menyaga tu kan, dia ambil kelambu Kaabah besar mana tak kisahlah. Lepas tu letakkan duit shilling semua negara. Ikat. Kemudian letak kat cash drawer. Dia soalan macam menarik. Macam mana logik dia, macam mana Kaabah menarik orang daripada semua negara datang. Macam tu lah juga. Kau gelak kan, orang yang buat tu meninggal lah. Tak ada realiti dia macam kan. Saya tengok depan mata saya benda tu. Ikat-ikat letak dalam tu. Lepas tu macam akan menarik. Tak ada pun. Balik pada asal doa lah paling besar. Allah kata ud'uni astajib lakum. Kenapa tak ada doa? Minta pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan dengar doa kita. Kalau patut kita dapat, memang ada kebaikan untuk kita dalam perkara tersebut, maka kita dapatlah. Kalau tak dapat, Allah Ta'ala tahu apa pasal kita patut dapat. Mungkin kalau kita dah kaya sangat, macam-macam benda kita buat kan, beli motor lagi besar. Beli motor lagi besar, cari bini 3-4 orang kan. Dia macam realiti dia macam tu. Kadang-kadang saya pernah tengok, saya tengok ada orang, dia ni ketika satu peringkat umur dia, usia dia, memang duit masuk kat dalam diri dia ni macam air, macam pipe, buka je. Lepas tu kemudian satu peringkat tu macam stop. Cerita dia kan, saya dapat tahu apa, rupanya dia waktu time dia tengah duit banyak tu kan, adalah perempuan ni datang, perempuan tu datang, ni datang, minta ni lah, dia pun hantar duit. Okey, nanti dia hantar sekian. Dia akan isteri dia angkat tangan, ya Rob. Maka untuk kebaikan isteri dia, putus lah, stop lah, supaya tak pergi sana. Jadi tak ada, bila dah tak ada modal, tak jadilah. Yang nak datang mengimpit dia pun larilah. Kadang-kadang benda ni Allah Ta'ala tahu kenapa. Itu because doa siapa minta, siapa sekian, dan kalau diri anda, keliling anda siapa, benda tu ada kaitan. Jangan sekali-kali silap faham. Pasal benda ni kita kena sentiasa positif. Allah Ta'ala tak pernah aniaya kita. Ini realiti yang kita kata, benda ni yang menyebabkan kita akan bertambah yakin. Dalam tajuk akidah nanti kita akan belajar semua bertajuk tersebut insya-Allah, terutama dalam bab qadar. Tentang qadar dan qadar kita akan bincang tajuk tu dengan mendalam. Jadi tauhid merupakan perkara pertama yang membuatkan seseorang masuk ke dalam agama Islam. Yang perkara yang terakhir sekali dilakukan oleh seorang sebelum keluar dari dunia. Sebelum keluar dunia, itu benda yang terakhir yang dituntut. Bahkan kalau dia dapat, kita tak nampak tajuk lain. Dia sendiri ketika akhir kalam dia, akhir apa yang dia lihat dalam pada diri dia ketika akhir detik kematian dia, apa benda dia sibuk? Duit ke? Kan rumah ke? Isteri ke? Kan ini ke? Apa benda anda rusing? Kerusian yang pertama, kalau dia kata orang tu, kerusian yang pertama adalah tentang Allah, dan itulah akan menyelamatkan dia. Walaupun mulut dia tak boleh bertutur. Sebab tu kita diajarkan. Ini adalah kewajipan pertama dan terakhir. Antara bukti menunjukkan ia merupakan kewajipan yang terakhir, hadis riwayat Abu Hurairah anhu, yang mana Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, ini ajarkan orang yang hampir mati di kalangan kamu kalimah la ilaha illallah. Bisikkan la ilaha illallah, bukan asyhadu an la ilaha illallah, bukan. Nabi suruh kata la ilaha illallah aja. Dia masyarakat Melayu kita ni ada dua kumpulan. Satu kumpulan dia nak full swing, kena penuh,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bantai letak dulu sekali. Kawan tu macam tak tahu nak ikut mana satu. Tak apalah. Ada satu pendekkan pada asyhadu an la ilaha illallah saja. Okey. Tapi masalahnya yang ni kumpulan yang tak ikut sunnah. Satu lagi dia potong lagi pendek. Dia berkata la ilaha illallah tu panjang sangat. La ilaha illallah panjang sangat. Dan la je ilaha mati. Macam mana? Kan Allah tak tahu niat dia apa. La ilaha illallah la syarikalah. Ada ustaz tu dia kata, kalau dia mati kat la ilaha kan dia jahanam tu. Padahal kan mereka takkan tak baca. Nama pun ustaz. Tak baca ke hadis tentang orang yang mati bunuh 100 orang sebelum sempat buat apa-apa. Hanya berjalan je, dia baru keluar kampung dia dengan nasihat daripada orang alim. Yang kampung dia kan kata, kampung kau ni kampung orang jahat, pergilah kampung sana yang kampung orang baik dan ibadat di sana, bertaubatlah kat sana. Allah Ta'ala tak pernah tutup pintu taubat. Dia tak dan buat lagi pun, baru berjalan je, mati tengah jalan. Allah Ta'ala terima. Apa masalah? Dia orang sibuk kan, dia la ilaha je dia mati, habislah campak longkang lah tu saya tanam. Apa hal? Itu jadi sekali ya. Kita device cara baru. Je. Itu lah cerita dia. Saya dengar tu Muhaizat cakap, tak silap saya, satu video tu dia cakap. Dekat sini lama kita sebut nama kan. Dah dia tak ni tak sebut lah dia apa. Tauliah tak ada. Tauliah kat Kelantan. Pergi Terengganu ni bawah ni ada haul dia pergi juga. Okey. Ala kulli hal benda tersebut memang tak patut dipendekkan. Nabi kata sebut la ilaha illallah. Ajar je. Masalah dia dengar ke, boleh lafaz ke tidak, bukan kerja kita. Bisik kat telinga dia, la ilaha illallah. Dan macam kita biasa ajar bab apa, urusan jenazah sebagainya, kita kata yang lafazkan tadi mesti orang yang dia sayang. Jangan orang yang menyampah lafazkan. Dengar suara nanti dia macam, ya Allah, kenapalah dia ni ajak lafaz kat telinga aku. Jangan. Betul, serius. Kita pada ambil anak dia. Kalau anak dia paling sayang. Ada sekali dalam family tu, kau jangan mak kau suka marah kau ke tepi. Dia pun terasa lah. Tapi saya kata masalahnya ketika tu dia tengah kesakitan dan sebagainya. Kita dengar suara yang kita kan tengah buat kerja pun, anak kita tak tanya kita kan. Anak sayang kok, kita sayang anak kita. Ada abang kau kan kau cakap tak dengar ni kan. Kita buat kerja ni kan. Kita marah anak kita. Bayangkan di tengah-tengah kita tu kan, la ilaha, suara kita menyampah. Macam salah. Ini ada adab patut kita belajar lah. Kita belajar apa, kursus jenazah patut diketahui. Okey. Ilmu fardu ain yang membabitkan akidah ialah yang boleh mengesahkan akidah orang Islam terhadap Tuhannya. Dia mengesahkan kepercayaan dia, keimanan dia kepada Allah Ta'ala disahkan dengan ilmu akidah tersebut, ilmu fardu ain yang pada diri tadi kan. Dia memang tajuk kita nak belajar semua tak wajib, tapi hilangkan kadar keraguan kita je, kerumitan kita belajar sampai ya. Ini macam-macam berlaku. Macam kisah apa, Ibnu Dailami, hadis Abu Daud. Ibnu Dailami yang dia jumpa Ubay bin Ka'ab, tanya pasal masalah qadar. Dia rasa something dalam hati dia. Cuba dia kata, minta cerita pada aku something supaya Allah hilangkan dengan cerita engkau ni perasaan aku. Kan lepas tu kan Ubay jawab pada dia, jelaskan. Kemudian Ubay jawab, pasal kita nak masuk situ lagi, saya tak cerita lagi. Ubay jawab, dia tak puas hati. Jawapan Ubay itu macam payah. Dia jumpa Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud jawab serupa macam Ubay jawab. Lepas tu jumpa Hudzaifah jawab sebiji macam mana dijawab oleh Ubay. Last sekali jumpa Hudzaifah, dia jumpa dengan Hudzaifah Ibn Mas'ud. Last sekali dia jumpa dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit kata Nabi sabda, boleh diam. Nabi sabda macam tu. So dia tak tanya dah. Tapi realiti dia, kalau kita ada keraguan macam tu, kita tanya untuk hilang keraguan tadi atau kesamaran tadi, iyalah. Bukan kita cuba ragukan diri kita dulu baru kita cari jawapan, tak. Datang melintas dalam diri kita persoalan tersebut, dan kita jawab, kita cari jawapan, dan kita diamkan. Pasal mendiamkan benda tersebut, bimbang keraguan tu akan merebak. Itu akan menjadi penyakit hati. Sebab orang munafik basic dia adalah, Allah kata fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Dan penyakit tu mufassirin kata syak.
fazadahumullahu marada, dan tambahkan lagi dia punya penyakit. So makin syak, makin ragu, sampai pada sekali dia makin tak beriman. Okey. So dia kata yang melibatkan perkara harus, mustahil dan wajib pada hak Allah Taala, baik dari segi zat Allah Taala, nama-nama Allah Taala, perbuatan maupun secara sifat maupun sifat secara umum. Secara general perkara tadi asma kan, sifat, af'al dan juga zat. Semua sekali tu kita kena ada pengetahuan. Tak perlu detail, secara umum kena tahu. Okay? Ia dinamakan oleh ulama sebagai iman yang umum, pengetahuan yang umum. Yang kadang-kadang benda ni pada orang yang awam kan, simple, mudah. Ini yang dikatakan oleh oleh Imam Al-Juwaini, berkenaan dengan aku nak mati di atas agama, orang-orang tua ataupun ahli Naisabur. Seorang tadi tak perlukan detail, tak perlu sekian. Saya Tuhan ada dah, umum. Macam gembala kambing yang takutkan Allah Ta'ala, tak jual kambing dia bila orang minta. Dia gembala kambing orang, dia tak pergi jual pun, walaupun dia tahu. Pasal dia iman yang dia ada tadi. Dia kepercayaan umum, general, tak perlu pada detail. Okey. Ia merupakan perkara yang akan ditanya kepada seluruh makhluk berdasar riwayat Anas bin Malik, Ibnu Umar dan juga Mujahid bin Jabir ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in," maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, pasti kami akan tanya mereka semua sekali. Menyoal mereka semua sekali pada hari kiamat kelak. Okey. Ilmu fardu kifayah pula yang melibatkan akidah yang melebihi daripada yang terdapat dalam mempelajari ilmu tauhid dalam bentuk fardu ain. Apa yang over dari fardu ain tadi, itu semua fardu kifayah yang melibatkan perincian, pendalilan, macam tak hafal dalil. Apakah dalil Allah Ta'ala tu satu, hanya dia wajib disembah. Kita tak hafal tak apa. Yang macam tak hafal, habislah akidah kau. Tak ada. For that, itu actually benda yang tak perlu kepada detail. Detail tadi, ini fardu kifayah. Pendalilan dan juga alasan. Kenapa Allah Ta'ala buat ni, kenapa Allah Ta'ala itu. Okay? Kemampuan untuk membendung syubhat. Kemampuan untuk kita bendung syubhat pun sama juga. Okay. Dan dalil-dalil yang lemah dan menangani dan dalil yang lemah dan menangani orang-orang yang degil dan mengalahkan orang yang menyisihi mereka, ini semua ni bukan termasuk macam nak jumpa dengan kahal kazab ke, untuk bahas dengan sihak ke. Kan jumpa pakcik mukmin kan, umur apa, 60 tahun, dah beriman sejak bila? Dah kecil. Pakcik jumpa dengan ni sihak yang sesat ni, cuba boleh tak debat dengan dia? Tak, itu kan kerja kita. Bukan perbahasan yang kita kena tahu secara detail. Tak boleh berdebat, tak ada masalah. Sebab balik pada asal akidah kita, keimanan kita, itu yang Allah Ta'ala akan kira pada diri kita. Adapun kerja untuk berhadapan kumpulan tadi, pada siapa yang memang ada pengetahuan lebih, diam saja dan salah lah. Dia diam je, buat tak tahu je. Kau simpan diam-diam ubi berisi. Diam-diam ubi berisi tu time nak simpan dia. Ini masalah kita perlu untuk jelaskan. Waktu Imam Ahmad bin Hanbal kata, idza sakatal alimu taqiyatan, bila diam orang yang alim dengan kerana berpura-pura nak lindung diri dia, takut kena something. Wan nas jahalun, sedangkan orang ramai jahil, tak tahu. Famata yazharul haq, bila akan nyata kebenaran. Bila akan nyata kebenaran. Dulu saya pernah gunakan kata-kata ni, paksa seorang pensyarah UKM datang bagi talk. Dia kata saya sebenarnya tak datang untuk bagi ucapan, pasal kebetulan dia jadi dalam panel penyiasat tajuk ESQ. Lepas tu bila dia kita contact lah, bagi email, telefon, tanya sebagainya kan, boleh tak minta datang bagi speech. Jadi dia ketika tu macam tak nak datang. Saya letak kata-kata Imam Ahmad tu datang. Dia kata saya sebenarnya berat nak datang. Dia kata memang tak biasa pun datang untuk beri ucapan macam ni, tapi pasal kata-kata Imam Ahmad yang dikirim kat saya, email saya terpaksa datang. Dia kata dia datang, mana datang. Kalau dia faham, dia datang lah. Sebab realiti dia, kalau orang tak tahu, kita diam, kita tahu, tapi senyap kan je. Ya, tak boleh lah. So, tapi realiti benda ni pada orang yang tertentu saja wajib. Adapun untuk kita semua kena tahu lawan kahal kazab ke, tahu nak lawan ayapin ke, tahu nak lawan arkam ke, tak ada. Bukan semua orang perlukan kepada ilmu tadi. Tapi untuk tahu tu bagus. So that kita bersiap sedia, tiap kali ada syubhat orang, kita tahu jawapan dia. Atau macam syubhat ilmu ahli kalam lah.
Kita perlu detail macam kau tak hafal, kau salafi ke tak salafi? Ambil itu kan. Tak boleh itu. Baik. Okey, keimanan ini dinamakan sebagai keimanan terperinci. Ia melibatkan keimanan berdasarkan dalil-dalil dan pembendungan berbagai syubhah. Ada syubhat, kita tahu macam nak bendung, macam nak jawab, macam nak jelaskan. Ia termasuk ke dalam ilmu fardu kifayah yang paling mulia dalam Islam kerana dia menafikan takwilan golongan batil dan memeteras golongan yang melampau. Memang paling besar lah dalam fiqh ke dalam hadis dan sekian. Benda ilmu terperinci ni, ilmu fardu kifayah ni bagus. Tapi pada sudut akidah, sudut tauhid lagi besar. Jadi melibatkan pokok pangkal bagi agama. Itu tentang Allah Ta'ala itu sendiri. Okay. Tidak ada satu zaman yang kosong daripada orang melaksanakan fardu kifayah ini. Yang penting ini, tiada satu zaman yang kosong daripada orang melaksanakan fardu kifayah ini. Memang kita lihat sepanjang sejarah, setiap kali ada syubhat datang dalam agama, memang ada Allah Ta'ala jadikan manusia-manusia yang mempertahankan agama daripada dalam agama itu sendiri. Okay? Tidak diragui lagi menjaga akidah manusia lebih penting daripada menjaga tubuh badan. Akidah dia. Kadang-kadang kita kata benda lah, tajuk dia. Orang tanya kenapalah kita ni sibuk sangat bab berkenaan istighatsah lah, bab berkenaan tawassul lah, bab berkenaan dengan masalah tabarruk lah. Kenapa kita ni belajar sunnah sangat tekankan? Sebab bab lain, bab rasuah ke, berzina ke, berjudi, minum arak, benda ni kesalahan yang kalau orang tu buat, makan rasuah ke, boleh lagi diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada peluang untuk diampunkan. Kalau untuk mati makan rasuah sekalipun, untuk mati minum arak, mati berjudi, masih ada peluang di akhirat untuk diampunkan. Tapi kalau mati dan syirik, takkan ada pengampunan. Sebab tu kita concern. Dia kata ustaz ni syirik. Semua syirik. Ini kan. Apa syikin Syikin. Kan? Syirik memang itu tajuk asal dia. Bab lain tak kisah, buat benda buatlah. Tapi kenapa kita tak nak jaga akidah kita? Jadi penting sekali. Tahu datang orang ni buat bukan-bukan, datang orang ni minta Tuhan tolonglah bawa kami ke syurga. Siapa yang pegang benda tersebut? Realitinya benda ni yang kita kata kerosakan akidah ni, ini yang benda yang akan membawa ke neraka. Yang sebab tu kita concern sangat-sangat. Bukan kita dengkilah ke awak nak ramai anak murid, pergilah. Tapi masalahnya kita nak ingatkan orang ramai pada benda yang akan merosakkan segala, hatta amal dia buat semua akan gugur. Hanya kerana masalah akidah tadi. Itu besar, ya. Jadi apa dia kata, lebih daripada menjaga tubuh badan mereka, harta dan kehormatan mereka. Untuk membolehkan seorang tu dikenakan taklif tauhid, ada 4 syarat. Oleh orang tu kata untuk tauhid, dia patut ada apa? Pertama, berakal. Kalau orang tu gila, tak adalah kita macam anak kau tu gila, dah ajar tauhid lu. Dah gila. Saya nak tanya ajar macam dia. Okey. Tak, itu pelik tu. Sebenarnya perbahasan sifat 20 tu sahaja. Kalau hafal 20 tak jadi. Kita kecil hafal juga, alhamdulillah tak gila. Cuma dia bila orang detailkan, pendetailan, contohnya macam dia kata apa, kita ni ada sifat ma'ani, okay? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ni tadi. Kudrat, iradat, keupayaan, kuat tenaga, iradat, keinginan, ilmu, pengetahuan, hayat, nyawa, sama, kata pendengaran, basar, penglihatan, kalam. Diorang bukan bincang tentang sifat tu Allah ada. Sebenarnya diorang cuba nak bahaskan asalnya untuk lawan Mu'tazilah yang menafikan, atau geng Jahmiyah yang menafikan dari Allah Ta'ala sifat-sifat tersebut. Tapi last kali geng-geng ni dengan kebatinan, fahaman kebatinan diorang ada, diorang detailkan lagi. Kalau kita melihat, siapa sebenarnya yang melihat? Kalau kita mendengar, siapa sebenarnya yang mendengar? Kalau kita berkehendak, siapa sebenarnya yang berkehendak? Kalau kita dia kata last sekali, dalam kita ni siapa sebenarnya? Dia upgrade lah. Itu punca masalah dia. Kalau kita kata masalah tajuk sifat itu ada bagi Allah Ta'ala, kita tak nafikan. Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala berkuasa. Siapa kata Allah Ta'ala tak berkuasa? Tapi penumpuan tadi masalah sifat ma'ani tadi, yang problem dia, sifat itu kita ada. Betul, relate dengan yang menciptakan kita. Sudah sekali bukan kita mendengar, Allah yang mendengar. Masalah kita tak melihat, Allah melihat.
Itu dia ambil ayat Quran. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu takkan ingin kecuali Allah Taala inginkan. Kita faham ke ayat tadi macam tu, tapi bukan maksud dia Allah yang buat kan. Allah jadikan benda-benda untuk kita, tapi bukan maksud dipaksa kita buat. Betul tahu 3-4 hari ni dalam beberapa bulan lepas. Yang sekali tu daripada Jais ni lah. Dia punya apa caller tu tanya soalan. Dia tanya saya tentang tajuk. Dia kata, Ustaz, kalau ada orang tu kata, kalau saya buat jahat tapi dah Allah yang tentukan, dan kenapa saya salah? Ini kan biasa dengarkan ayat ni. Saya kata macam ni, tajuk kita berdosa, dia sama macam kita lapar, kita kenyang, kita dahaga, hilang dahaga, kita sakit, kita sembuh. Semua tu qadar Allah Ta'ala, semua takdir Allah. Tak ada apa benda yang keluar dari alam ini berlaku tanpa kehendak Allah Ta'ala. Cuma sekarang ni reaksi kita apa? Allah Ta'ala bagi kita ni kelebihan banding makhluk lain. Ya, ini kelebihan kita adalah kita ada pilihan. Dan kata tak ada pilihan, letak depan ni nasi basi, lepas tu nasi elok. Awak makan mana satu? Ambil yang basi makan, dah takdir. Ya macam tu. Mana pula awak ambil elok? Kenapa tak ni? Jalan jam, nampak jalan tu jam. Nampak jalan sini tak jam. Awak dengan bijak sananya awak pergi mana? Dah tak jam lah, takkan macam tak apalah, dah takdir. Dah tahu dah sini buka kan, pergilah sini. Kenapa? Takdir ni, tak apa, takdir. Bukan macam tu. Jadi basic ni saya jawab oleh, saya kata macam ni, masalah kita berdosa tu kata Allah Ta'ala benar, tak nafikan. Cuma masalah dia lepas dosa nak buat apa? Macam kita lapar, takdir Allah Ta'ala, lepas tu buat apa? Makanlah. Buatlah benda yang akan menghilangkan apa lapar tadi, yang ikut pada adatnya. Memang kalau makan, kita banyak makan, kita akan kenyang. Walaupun kadang-kadang makan-makan tak kenyang-kenyang. Makan-makan banyak, macam berhantu. Macam membela dia panggil. Kau makan macam membela. Saya ada adik ipar, kau dah makan kan, banyak kau makan. Hati saya kata, bawah meja, satu atas, satu bawah. Makan satu atas, satu bawah. Dua isi lah kan. Makan satu, bawah meja satu. Tapi cerita ni memang kita kata, kita lawak apa, panggil apa, balas. Macam Umar kata apa, bila dikatakan oleh kepada beliau, bila dia tak masuk ke dalam apa, ke Syam, sampai sepadan dia berhenti, dia patah balik. Lepas tu dia Abu Ubaidah menjarah mulut, biasalah. Dia kata, lari dia qadar ke wahai Umar? Umar kata, aku lari dia qadar Allah kepada qadar Allah Ta'ala. Ini qadar sakit, ini qadar sihat. Aku daripada pergi sini, aku pergi sini. Duduk qadar Allah Ta'ala. Dan kalau nak kena, maksud dia kalau nak kena, aku lari pun kena juga. Itu maksud dia. Macam kita makan, tak tentu lagi kenyang, tapi kita tetap kena makan. Bila kita dahaga, haus, kita minum. Makan duduk diam, kan pegang pen. Kenapa tu? Haus. Lepas tu jilat, sedap. Bang, kenapa? Haus. Lepas tu jilat pen, kenapa? Ada apa? Lapar, pergi peluk tiang tu. Faham tak? Tak kena langsung. Lepas tu gila. Okay, ayah kata, bila dosa, taubatlah. Dia kulit-kulit, saya dosa. Taubatlah. Nak tunggu apa lagi? Tunggu esok, tunggu tahun baru. Bila nak taubat? Tunggu tahun baru. Dah terlepas bang, tahun depan pula. Atau tunggu Ramadan. Bila nak taubat ni? Tunggu Ramadan. Bila nak taubat ni? Tunggu Raya Haji. Faham tak? Realiti dia kalau kita perhatikan, bila dah berdosa, okay, saya kata contoh, kita ada dapat tajuk ni, saya kata kita ada dua makhluk yang beri pada kita pengetahuan tajuk ni tentang qadar Allah Ta'ala bagi perbuatan dia. Okay, Iblis dan Adam. Iblis tahu bahawa dia buat dosa menentang perintah Allah Ta'ala tu qadar Allah Ta'ala, tapi dia pilih untuk tak bertaubat. Bahkan dia kata, Rabbi bima aghwaytani, Tuhanku, dengan sebab kau sesatkan aku akan buat macam-macam ni. So dia tahu tak siapa yang menjadikan sesat? Tahu, tapi apa perangai dia? Dia lawan. Dia menyalahkan Allah Ta'ala. Okay, Adam tahu tak dia buat dosa, dia makan pohon terlarang tu adalah kerana Allah Ta'ala. Siapa tak baca hadis tu, hadis Sahih Muslim, Bukhari tu, tak tahu. Siapa yang baca hadis datang, Nabi kata dalam hadis berkenaan, Musa AS, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi kata, minta nak jumpa dengan Adam. Allah Ta'ala jumpakan Musa dengan Adam. Bila jumpa, Musa kata, engkau ke Adam yang
Allah Ta'ala jadikan kau dengan tangannya, Allah Ta'ala letak kau dalam syurga, Allah Ta'ala ajar kau nama semua benda, sujud kepada kau para malaikat. Kenapa kau makan tu pokok terlarang? Kau sebabkan nak cuci kau susah. Kata Musa alaihi salam. Maka Nabi kata, Adam jawab, engkau ke Musa yang Allah Ta'ala beri kau Taurat, Allah Ta'ala belah untuk kau lautan, semua apa yang Musa dapat, Allah Ta'ala berkata-kata dengan kau, engkau tak baca kena kitab engkau, aku telah ditentukan untuk turun ke dunia 50 tahun sebelum aku dijadikan. Kau tak baca ke? Jadi jawab balik. So maksud dia, Adam tahu tak? Tahu. Tapi apa Adam buat? Bila dia bersalah, dia taubat. Bukan salahkan Allah Ta'ala. Orang sibuk berkenaan masalah benda tu keturunan Allah Ta'ala ke tidak. Allah Ta'ala bagi pilihan, awak nak pergi mana? Dan awak contoh macam satu benda tu apa macam tadi kan, nasi tu ada apa, beras tu tak dimasak lagi. Awak tunggu takdir Allah Ta'ala, apa jadi pada beras tersebut. Tengok, bang kenapa? Lapar. Betul apa? Tengok beras tu. Masaklah. Tengok takdir Allah Ta'ala apa jadi. Itu masalah dia. Kerana benda macam ni kan, benda macam ni kita kata kekeliruan tu datang. So kita perlu cari jawapan untuk hilangkan keraguan tadi. Lepas saya jawab tu, dia kata terima kasih lah. Ustaz jawab soalan saya, dia kata okey lah, tak apa. Cik dah sambung tauliah. Dah ada submit dah, dia kata tak apa, tunggulah, dia kata nanti. Tapi realitinya benda tersebut, maksudnya diorang makan test. Benda ni antara benda yang apa kerap ditanya sekarang ni. Ada kawan saya pun tanya, kawan saya yang belajar sekali kat Yaman tu tanya soalan yang sama. Saya macam benda ni macam benda yang ditimbulkan oleh orang ramai. Sebanyak orang gunakan tajuk dia nak buat maksiat, dia kata dah Allah tak tentukan aku buat, kenapa aku salah? Tu realiti yang sering kita tak perasan. Okay? Jadi kata pertama, berakal. Kedua, balik. Maksudnya kalau bawah umur balik, belum lagi balik, maka taklif tadi tak berjalan lagi. Maksudnya tak ditaklifkan dia. Tapi kita ajar, patut ajar lah. Takkan tak ajar anak kita. Siapa cipta ni? Tak tahu. Mak, macam jadi macam ni? Tak tahu. Mak, kenapa hujan turun? Tak tahu. Jangan macam tu. Nanti belajar sendiri. Ajar dia kecil lah. Bahkan ajar dia, ya Allah aku nak sekian, ya Allah aku nak sekian. Suruh dia nafaskan, ya Allah tolonglah aku. Ajar dari kecil, biasakan. Ini ajar hantu. Banyak mak apa ajar anak hantu. Dia malas nak ambil anak dia masuk bilik. Ambil tu, tangkap dia. Budak tu macam siapa tak diajar. Saya ingat kawan saya kan, saya dulu pergi kampung kawan saya, adik dia umur 5 tahun bawa store slide naik atas bukit dari 15 minit ke 20 minit untuk naik ke atas. Budak ni tak takut kecuali anjing. Anjing takut terkam. Kita kalau nak keluar macam tu, budak macam tak keluar dah. Nak pagar rumah, kunci rumah, apa, mangga rumah punya kunci pun menggelupur lari, takut kena terkam di hantu. Kecil-kecil ajar macam tu. Kalau tak diajar tak jadi tau sebenarnya. Kalau kita ajar anak kita, takkan jadi. Sebab tu ajarlah dia tauhid. Ajar dia ada Tuhan menciptakan. Jadi ni sebab Allah Ta'ala jadikan. Siapa ciptakan? Allah Ta'ala jadikan. Tu kali keluar, anak tu soalan, Abah, Allah tinggal mana? Dia soalan gitu. Atas lagi. Tak kata macam di mana-mana. Jenuh budak tu. Kat mana? Kat sini ke? Kat sini ke? Kan jenuh budak. Cakap atas lah. Cakap tempat benda lain. Pelik betul. Okay, so sihat panca indera pendengaran. Paling kurang pendengaran. Zaman dulu memang betul. Ada buku ni karang, berdasar pada kaedah zaman dulu, orang pekak termasuk di antara golongan yang diangkat taklif. Sebab awak tak boleh sampaikan apa pada dia. Satu masa dulu. Adapun zaman sekarang, kita dapati dah mula macam terangkat sedikit. Ada, kalau tuan-tuan, adalah tajuk yang macam saya sebut tu kan, ada seorang yang Syekh Al-Kandari tu juga, dia buat rancangan tu, dia buat tentang pendakwah. Seorang perempuan bisu. Perempuan ni pekak. Bila pekak mesti bisu. Pasal dia orang pekak, dia tak boleh teriru bunyi. Jadi pekak. So perempuan ni, dia asal Bangladesh punya keturunan sebagainya. Dia masuk, dia memang inilah muslimah lah dia asal. Cuma satu peringkat hidup dia sangat bersemangat untuk panggil apa, berdakwah untuk Islam. Nama dia Rebecca. Saya tak tahu kalau nak tunjukkan video dia. Nanti saya share dengan Abang Harga nanti. Nanti tengok balik. Okay, jadi Rebecca ni, cerita dia ni berdakwah pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat. Dia memang berdakwah pakai bahasa isyarat. Al-Fatihah tu, alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang belah sana tengok dia buat isyarat tu, naik bulu roma, naik.
Jadi yelah, zaman sekarang ni bahasa isyarat ni sampai macam tu sekali. Boleh sampai aku sayang kau, mencarut pun boleh. jadi tajuk orang pendengaran ni sikit. So dahulunya betul, memang antara perkara yang menghilangkan taklif adalah pendengaran tak ada. So orang buta masih boleh dengar, dia boleh terima arahan. Macam para sahabat Nabi SAW, ada beberapa orang yang buta kan Abdullah ibn Maktum, yang kisah Abbas Tawalla, dia buta tapi dia boleh dengar. So Nabi boleh ajar dia agama, ajar dia Islam, ajar segala-galanya. Orang pekak nak ajar je dah. Itu masalah sikit lah. Jadi realiti dia, tapi yang saya tengok yang sekejap, tunjuk sikit kot. Tak tunjuk kan, tuan-tuan tak nampak. Apa-apa nampak tu diamkan, macam nampak hantu. Okey, Fahad Kandari, ada bekal kot nama dia. Saya ingat nama dia, saya tak ingat. Ni perempuan ni. Perempuan ni bisu. Dia bisu. Dia memang tak ada ni. Dia tak dengar. Tak ada dengar. Dia bisu dan pekak lah. Bila dia pekak, dia jadi bisu. Dia tak boleh cakap. Jadi dia memang gunakan isyarat. Okey, saya ke depan sikit lah. تولد ثانية والماضي مغفور. أقتربك منذ متى وأنت صماء لا تسمعين؟ Lahir pekak. Baca terjemahan tu. Cerita movie boleh tengok. Faham? Di atas tu berharap. Pekak lah dia, pekak. Jahil pekak. صبر والديها على هذا البلاء وأدخلوها المدرسة، وهناك تعلمت لغة الإشارة، وكانت سعيدة جدا في إمكانية تعلمها، وتزوجت من شاب يسمع ويتكلم. Most probably I met now my wife Rebecca. Her family, her father was not that interested because she's deaf, I'm not. There will be communication problem, and they knew that. That's what they thought. So I told her, no, I will learn sign language. I promised, and then after we got married, still for the last 28 years, I'm not at her speed, because I'm old. I'll never catch up her speed in sign language. مع أنها كانت بعيدة عن الإسلام وتعاليمه، لكنها صدمت بتحول العديد من فئة الصم للمسيحية، فقررت الالتزام بنهج الدين وأن تكون داعية للإسلام. Tujuh kawan dia yang Kristian masuk Islam, masuk Kristian. So dia kata silap, pasal dia dalam gereja biasanya ada penterjemah, dalam masjid tak ada.
kata jadi tinggalkan. Jadi dia cuba tarik balik kawan dia dan ajar mereka. Dia kata ajak balik masuk Islam. Dia rasa kalau dia tak nak kawan-kawan dia hilang keimanan. I think she's much more stronger religion-wise than I am. But she was not like that. That's what I was trying to tell you guys earlier, that she was an all-American girl. She did everything that any other teenage American girl would do, except going to clubs or drinking. I think she's so deep and sensitive, and she has a lot of hikmat, a lot of wisdom. So she's one of the very few deaf people I've met in my life who Allah subhanahu wa ta'ala has given her so much wisdom. أختي كم عدد الذين يتكلمون بلغة الإشارة في الولايات؟ بس كده مجد. Asking about غير أعمل معك في هذه المناطق. one of the is working on an there's no زيارات لبعض الفردية dakwah orang masuk Islam بجهود ريبيكا الفردية البسيطة من خلال نقاشات عبر الإنترنت وزيارات لبعض المهتمين من فئة الصم أثمرت دعوتها بنتائج رائعة. 7 orang masuk Islam. Nah, 2 orang Kanada. Dia rasa memang dia orang akan barangkali dia orang akan masuk Islam. Tak ajak datang sini dia tu. boleh أسلم على يديها 9 أشخاص وهي لا تسمع ولا تتكلم. ما هو عذري وعذرك وماذا قدمنا للإسلام؟ أختي ريبيكا كيف أقنعت من حولك بالإسلام؟ Dia kata apa bila dengar Quran tu dengan cara syarat tu naik rasa bulu roma naik. Orang tu cakap. In Surah 80, the people man feels like dia أنا تعمدت يعني إني أقرأ القرآن. نعم. Iman, this kind of love for Allah. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله نحن نعيش نعمة عظيمة. أنا تعمدت يعني إني أقرأ القرآن عليها
وأجد يعني أقول لها يعني ماذا تشعر وأنا أقرأ؟ قالت أنا يعني أرى وجهك فقط يعبر ولكن أنا لا أسمع شيء. وهي تتمنى أن تسمع كلام الله سبحانه وتعالى فقط. هل تستطيع أن تقرأي شيء من القرآن؟ Cuba. Ni pasal dia tiru mulut orang tau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam siaman lam yalam palam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam siaman lam الله بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن المصاحف أمامنا ونحمل القرآن ونحمل هداية القرآن وحياتنا مع القرآن. والله لا أستطيع أن أكمل هذه الحلقة. Okay, jadi macam kita tengok kan, dia kali orang pada sini ikut kisah ni lah, boleh dah belajar. Mencarut boleh kan. Memang kita kata dia boleh tarik orang masuk Islam guna bahasa isyarat saja. Kata dia dah advance sebenarnya, cuma tapi bahasa isyarat dia berbeza tau, ikut bahasa. Ikut bahasa isyarat Arab lain, English lain, Melayu lain, tak sama. Pasal dia terjemahan kepada kalimah-kalimah tu sendiri. Baik, sihat panca indera pendengaran dan penglihatan, dan juga sampai seruan. Tapi kalau penglihatan ni kalau ikutkan kepada kisah Abdullah ibn Maktum, penglihatan dia tak elok pun dia boleh masuk Islam. Jadi sampai seruan, sampai kepada dia panggilan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So sudut kisah ni tadi kan yang saya tunjukkan tu, benda macam tu lah tengok. Ni benda lain, tengok lah benda kan dekat di YouTube, tahu benda korang tengok benda macam tu lah bagus. Dia tengok macam mana kan dakwah yang dibuat kan. Dia pekak, dia betul abang kita kata ada orang boleh dengar bantuan, dia tak boleh. Dia kalau letak apa sekalipun, Rebecca dia tak akan boleh dengar apa, kosong, zero. Yang kita dengar dia cuba nak baca Quran tadi tu, sebenarnya dia tengok mulut orang, pergerakan mulut. Orang tu sebut yang tu dia try imitate, tapi dia semua tak dengar suara dia. Dia semua tak dengar suara dia, tak ada suara dengar. Ni realiti lah. Jadi kalau ikutkan pada tajuk ni, penyampaian bahasa isyarat tadi pun wajib lah, pada kifayah lah, kena ada orang berdakwah. Kalau tidak nanti kita kata orang yang tak ada pendengaran terus kita tinggalkan macam tu saja. Sedangkan dia boleh dia pekak, dia tak boleh bercakap bisu, tak boleh baca Quran, tapi boleh tarik orang masuk Islam. Kita ada pendengaran, ada penglihatan, ada semua sekali, tapi berapa ramai dah? Tak ada dah kan. Kita lain kita banyak lah buat, tapi untuk ajak orang masuk Islam tu tak ada. Okey, baik, wallahu a'lam. Kita berhenti sini, InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada bulan yang akan datang.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.